Hai murid-murid, apa kabar? Hari ini Cikgu harap semuanya sehat-sehat walafiat ya. Mari belajar bersama Cikgu Laura. Jom! Salam sejahtera murid-murid. Mari belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Laura. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks Bahasa Melayu tahun 4 dan buka muka surat 150. Standar pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3.2, yaitu mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca, dan penggunaan imbuhan. Oleh itu, cikgu akan membimbing kamu untuk mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca, dan juga penggunaan imbuhan di dalam ayat. Jadi, kamu akan dapat mengedit dan memurnikan kesalahan ayat tersebut. Manakala nilai murni yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah keusahawanan. Murid-murid, sekarang kita teruskan. Ini merupakan pembelajaran kita pada hari ini di bawah unit 23 dengan tajuknya Maju dan Berjaya. Tajuk kecil yang akan kita pelajari pada hari ini pula ialah usahawan hebat. Baik, di sini terdapat paparan seorang usahawan yang berjaya. Kita akan lihat lagi selepas ini. Ini pula paparan yang kedua yang akan kita lihat dan bincangkan sebentar lagi. Baiklah, kita teruskan. Baiklah murid-murid, sekarang tiba masa untuk kita membincangkan tentang pelajaran kita pada hari ini. Mari bincangkan. Baik, ini merupakan paparan yang pertama kita lihat tadi. Sekarang kita lihat pada setiap ayat yang diberikan di sini. Dan kita akan mengenal pasti sebarang kesalahan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Baik, sekarang kita lihat ayat yang pertama. Nama beliau ialah Li Tiamwah. Nama beliau ialah Li Tiamwah. Baiklah murid-murid, coba kamu lihat adakah terdapat sebarang kesalahan dalam ayat ini? Betul, tidak ada kesalahan di dalam ayat ini. Baik, sekarang kita lihat pula ayat yang seterusnya. Beliau ialah pengasas dan pengarah urusan 99 Speed Mart Sendirian Berhad. Murid-murid, adakah kamu melihat sebarang kesalahan di dalam ayat ini? Betul, ayat ini mempunyai kesalahan. Apakah pula kesalahannya? Betul, kesalahan dia terdapat di sini. Speedmart Sendirian Berhad. Ini merupakan kata nama khas yang sepatutnya ditulis dengan
huruf besar di hadapannya. Kita lihat jawaban yang betul. Murid-murid faham? Jelas? Baik, sekarang kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga. Beliau lumpuh sejak kecil karena diserang penyakit polio. Baik, adakah terdapat kesalahan di dalam ayat ini? Betul, terdapat kesalahan. Di manakah kesalahan itu? Betul, kesalahan itu terdapat di perkataan lumpuh. Apakah pula ejaan yang betul? Ejaan yang betul ialah lumpuh. Murid-murid, jelas? Baiklah, jika jelas dan faham, kita teruskan ke ayat yang seterusnya. Beliau menjadi usahawan pasar mini yang berjaya. Adakah terdapat kesalahan di dalam ayat ini? Betul, terdapat kesalahan di dalam ayat ini, yaitu pada perkataan usahawan, di mana ia mempunyai kesalahan ejaan. Ejaan yang betul ialah bagaimana, murid-murid? Betul, ini merupakan ejaan yang betul. Baik, seterusnya, ayat yang seterusnya. Perniagaan beliau terdapat sambutan yang amat baik daripada orang ramai. Betul, ayat ini pun mempunyai kesalahan. Baik, di manakah kesalahan itu? Betul, pada perkataan terdapat. Sepatutnya kita menggunakan perkataan mendapat. Bahagian ini apa pula kesalahannya, murid-murid? Betul, kesalahannya adalah pada imbuhan. Baik, seterusnya kita lihat ayat yang terakhir. Pada tahun 2018, beliau dipunyai lebih daripada 1.000 ataupun 1.000 buah pasar mini 99 Speedmart di Malaysia. Adakah ayat ini mempunyai kesalahan, ya murid-murid? Betul, ayat ini pun mempunyai kesalahan. Jadi kita lihat di manakah kesalahannya. Nokta. Pada tahun 2018, sepatutnya ada satu koma di sini. Koma ya, murid-murid. Koma seperti ini. Kemudian, beliau dipunyai. Dipunyai itu betulkah penggunaan perkataan ini ya, murid-murid? Betul, perkataan ini salah. Jadi, dia ditukar menjadi perkataan betul, ditukar kepada mempunyai lebih daripada 1.000 buah pasar mini 99 Speedmart di Malaysia. Baik, jelas ya murid-murid? Sekarang kita teruskan kepada paparan yang kedua pula. Baiklah. Kita lihat siapakah pula beliau ini. Baik.
Nama beliau ialah Dato' Wan Muhammad Sani Saleh. Nama beliau ialah Dato' Wan Muhammad Sani Saleh. Adakah terdapat kesalahan dalam ayat ini? Betul, tidak ada kesalahan di dalam ayat ini. Sekarang kita lihat pula ayat yang seterusnya. Beliau dilahirkan pada 24 Januari 1976 di Kuala Ibai, Kuala Terengganu, Terengganu. Murid-murid, adakah ayat ini betul ataupun mempunyai kesalahan? Betul, ayat ini mempunyai satu kesalahan. Di manakah kesalahan itu? Betul, kesalahan itu adalah pada bahagian ini, perkataan Januari. Perkataan Januari merupakan kata nama khas. Jadi, di hadapannya mestilah dieja dengan menggunakan huruf besar. Betul, seperti ini ya. Murid-murid boleh paham? Jelas? Baik, sekarang kita teruskan. Ayat yang seterusnya, beliau ialah memilik rangkaian bas ekspres yang terkenal dan pengasas Sunny United Berhad. Baik, adakah terdapat kesalahan ejaan dalam ayat ini? Betul, terdapat kesalahan ejaan di dalam ayat ini. Apakah perkataan yang salah itu ya? Betul, memilik. Sepatutnya ditukar kepada pemilik. Di sini terdapat kesalahan dari segi penggunaan imbuhan. Baik, seterusnya. Ayat yang seterusnya. Beliau memulakan kerjayanya sebagai model dan penyanyi. Di sini jelas kita melihat kesalahan adalah pada perkataan penyanyi. Oke, perkataan di sini penyanyi. Sepatutnya dia dieja sebagai penyanyi. Yang ni cikgu yakin semua murid pun boleh mengenal pasti kesalahan ejaan pada perkataan ini. Baik, sekarang kita teruskan lagi. Sebelum bergelar usahawan yang berjaya, beliau pernah membuka bengkel membaiki kenderaan. Murid-murid, adakah kesalahan pada ayat ini pula? Betul, terdapat kesalahan pada ayat ini. Di manakah kesalahan itu? Betul, kesalahan itu adalah pada perkataan kenderaan. Sepatutnya dia dieja sebagai kenderaan. Dia tertinggal satu huruf di situ, yaitu huruf I. Baik, boleh faham? Jelas ya murid-murid? Baik, sekarang kita teruskan kepada perkataan atau ayat yang kita teruskan kepada ayat yang terakhir. Beliau telah penerima anugerah usahawan cemerlang Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di PMM Kuala Lumpur pada April 2009. Baik, di manakah kesalahan dalam ayat ini pula? Betul, kesalahan dalam ayat ini adalah pada perkataan penerima, di mana penggunaan imbuhannya telah
salah dan kita harus mengubahnya menjadi menerima. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid paham bagaimanakah kita mencari ataupun mengenal pasti setiap kesalahan yang terdapat di dalam sesuatu ayat? Jadi kita akan membuat pembetulan seperti ini. Baiklah, kita teruskan. Baiklah murid-murid, semoga perbincangan kita tadi dapat menambahkan kefahaman kamu dalam kemahiran mengedit dan memunikan kesalahan dalam ayat. Untuk murid tahun 4 Cikgu Laura, sila jawab soalan pada pautan yang Cikgu berikan ya. Untuk murid yang hadir belajar bersama dengan Cikgu Laura pula, semoga pembelajaran ini bermanfaat kepada kamu. Baiklah murid-murid, semoga perkongsian kali ini bermanfaat kepada murid-murid ya. Jumpa lagi murid-murid. Bye, selamat belajar.